Yang tadi kita sebut ialah setiap orang ada tugasan dan tanggungjawab yang dia akan dipersoalkan. Perkara-perkara sunat ni dia ada kepentingan dalam kehidupan dia, dalam kehidupan kita. Sebab kadang-kadang benda yang kewajipan tadi, kalau dia buat dalam keadaan macam tu, dia tak sempurna. Panjang yang amalan dia naik ke langit, betul malaikat campak balik sebab ada riak apa semua tu kan. Dia tak lepas tapisan kan. Kalau orang yang dizalimi doanya makbul, rugilah kalau setakat berdoa kepada balasan orang tu saja. Baik dia doa untuk dia. Kalau isteri cakap suami tak adil dekat dia, maknanya dia dizalimi lah. So isteri kenalah doa baik-baik untuk suami. Betul. Betul. Okay, Assalamualaikum. Kita bertemu kembali segmen episod yang keempat. Topik kali ini adalah amalan pembuka pintu langit, dan amalan yang kita bincangkan sebelum ini adalah iaitu amalan suka menolong orang lain yang dalam keadaan kesusahan. Jadi perbuatan menolong itu adalah salah satu amalan yang membuka pintu langit. Cuma kita berhenti dalam segmen sebelum ni. Kita ada satu soalan yang kita tanya pada Ustaz Megat. Orang yang nak tolong orang, tapi body language dia, mimik muka dia macam tak nak tolong. Orang tengok dia macam dia ni tak ikhlas lah nak tolong aku. Jadi adakah dia memang tanggungjawab dia memang kena tolong orang. Orang memang datang kat dia sebab nak dapatkan jawapan dan pertolongan dia. Tapi cara dia nak membantu tu tidak tidak istilahnya tak bagi tak mesra. Tak mesra. Orang rasa macam dia ni tak ikhlas lah. Macam mana Ustaz? Okey. Ialah manusia yang tak ada manusia yang perfect kan, melainkan Rasulullah SAW. Dan setiap orang pun ada background yang sendiri. Kita pun tak tahu, mungkin orang dia sakit perut ke kan, apa muka stres, dia ni nak marah kat aku ke aku tak buat salah pun. Dia sakit perut. Tengah tahan sakit. Jadi kita pun tak tahu background masing-masing. Cuma yang tadi kita sebut ialah setiap orang ada tugasan dan tanggungjawab yang dia akan dipersoalkan. Kita ada kerja yang tugas kita ialah memudahkan usaha orang lain atau menyelesaikan usaha orang lain. Itu benda yang utama. Itu kalau hukum wajib lah. Kalau yang tadi tu sunat-sunat, dia nak melengkapkan dengan muka yang manis mesra kan, yang itu sunat. Buat benda sunat, yang wajib tak buat tak jadi juga kan? Yang wajib tu ialah dituntut. Wajib, cara faham yang mudah begitulah. Maka jika dia dapat sempurnakan dengan lengkap pakejnya, dengan memudahkan urusan orang, mesra lagi, maka itu alien lah, mana darjat orang yang hebat-hebat lah. Adapun orang yang contohnya dia buat kerja tapi tak mesra, garang, bengis, maka dia punya amalan dia tu tidaklah jadi sempurna kan? Tapi kewajipan dia dah dilaksanakan kan? Adakah kita memadai dengan keadaan tu? Tak boleh lah. Sebab pada saya dan seperti mana yang kita juga tahu bahawa perkara-perkara sunat ni dia ada kepentingan dalam kehidupan dia, dalam kehidupan kita. Sebab kadang-kadang benda yang kewajipan tadi, kalau dia buat dalam keadaan macam tu, dia tak sempurna, tak pas. Mana nak kata nak naik ke langit tu dia tak power kan. Dia kena sokongan-sokongan. Maka amalan-amalan sunat tadi lah, yang senyum sambil kita menyapa dan sebagainya, itu melengkapkan dia, jadi booster kepada amalan kita. Biarlah buat sesuatu tu dengan istilah itqan, sungguh-sungguh sungguh-sungguh, betul bukan ala kadar sekadar lepas macam kan, tu dah selesai hampas macam tu je file kan, nak ambil dah siap. Tak. Innallaha yuhibbu al-'abda idza amila amalan an yudkhilah. Saya sebut kan, mana Allah Taala suka amalan kalau kita buat dengan sungguh-sungguh, buat dengan perfect, proper, elok. Jadi kita ke arah itu, insya-Allah. Tolong orang tapi dia ada agenda, Ustaz. Itu macam mana? Tolong ni sebab ni dah dapat projek ni dah dapat ganjaran ni. Itu macam mana, Ustaz? Jika ada dia panggil a'rad dunyawiyah kan, kalau dia punya sesuatu pekerjaan baik yang dia buat tu, tapi ada niat yang berupa niat duniawi, untuk mendapatkan pengaruh, untuk mendapatkan follower, untuk mendapatkan apa, maka dia amalan dia tak sampai kepada Allah. Dia cuma dapat apa yang dia hajati tu je lah. apa ayat Quran tu lupa saya.
Maka apa yang dia niat, dia dapat lah. Dia nak dapat perhatian, dia dapat perhatian. Dia nakkan follower, lebih niat. Biniat kan. Mana apa dia nak follower, dapat follower. Tapi di sisi Allah tak ada. Akhirat ya Allah, aku hari tu tolong orang, ya Allah, hari sekian-sekian, mana pahalanya? Kau tolong hari tu, kau nak follower, kau dah dapat dah follower. Pahala tak ada. Habis. Mungkin kita boleh orang kata perbetulkan persepsi kita kan. Maksudnya kalau kita tolong orang tu sebenarnya pun sudah memadai untuk kita dapat yang namanya bantuan daripada Allah Ta'ala. Kan, daripada satu hadis tak silap saya, innallaha fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhi kan. Kalau dapat pegang yang tu pun sonok dah. Hadis apa maksud dia? Kalau maksudnya Allah tu sentiasa bantu kita kalau kita memang selalu bantu orang kan. Betul. Wallahu fi auni al-abdi maka al-abdu fi auni akhi. Samalah juga perbuatan buat satu amalan tapi nak dapatkan perhatian orang lah. Nak menunjuk-nunjuk ke, nak riak ke apa semua kan. Ada hadis yang panjang yang amalan dia naik ke langit, betul malaikat campak balik sebab ada riak apa semua tu kan. Dia tak lepas tapisan kan. Maknanya tak naik langit dah tu. Maknanya kan ada hadis yang sebut tiap-tiap langit tu ada tapisan. Yang ni riak, yang ni, yang ni. Sudah yang langit yang ketujuh pun tak lepas, turun juga balik. Maknanya untuk sesuatu amalan tu diterima, dikabulkan, banyak syarat-syarat yang kita kena ni. Tapi janganlah sampai tak beramal langsung. Dalam konteks nak tolong orang ni, maknanya konteksnya adalah menolong orang dengan ikhlas lah. Tak ada agenda yang lain. Memang nak bantu betul-betul lah. Itu maksud dia amalan yang Ustaz highlightkan dalam topik ni kan. Satu lagi Ustaz, kalau dia buat amalan tu lama dah dia buat. Dia buat dah seminggu dah, sebulan dah. Orang pun dah iktiraf apa yang dia buat apa semua. Lepas tu bila dia tak kenal dengan orang tu, dia mengungkit. Aku dah buat ni orang. Dia macam mengungkit balik apa yang dia buat. Jadi macam mana dengan amalan itu Ustaz? Apa jua amalan, sama ada amal soleh ke, menolong orang ke, bersedekah ke apa ke, jika kita ada mengungkit-ungkit, maka pahalanya akan gugur lah. Pahalanya akan gugur. Jadi siapa sum'ah istilah tu? Sum'ah. Betul. Sum'ah tu kan, sum'ah ni kita suka orang puji kan. Orang bercakap-cakap pasal amalan dia. Macam dalam Quran sebut tentang sedekah kan. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu batalkan sedekah kamu. Sedekah tu makna umum. Boleh jadi sedekah dengan sedekah. Boleh jadi sedekah dengan tasbih tu ke sedekah. Tahlil kita sedekah. Jangan kamu batalkan pahala sedekah kamu dengan al-manni. Manni tu mengungkit-ungkit. Dia mengungkit-ungkit. Dulu pergi belajar, akulah yang sponsor kan. Jadi dia mengungkit. Itu balasannya apa? Pahala amalan dia batal. Maknanya tak ada pahala. Asalnya dah penuh dalam habis. Kalau ada kotak amalan tu penuh lah kotak amalan tu. Bila dia ungkit je habis. Itu yang nak jaga sangat. Sebab kadang nak beramal tu cukup payah. Tapi dengan sikit je kata-kata ataupun kita tak jaga, habis usaha kita yang bertahun-tahun. So kan? Jadi nak jaga pahala ni daripada start beramal sampailah kita meninggal lah orang kata kan. Kena jaga betul. Kena jaga betul. Cumanya ialah bila kita ini berbicara tentang amalan pahala. Tapi bila kita dah sampai ke satu tahap, bila kita belajar dan kita mengenal diri, mengenal Tuhan, dia dah tak tengok kepada yang tu. Dia nak tengok hujung pengakhiran dia dalam kehidupan dia ialah Allah Ta'ala terima dia. Soal pahala dia tak kisah lah. Kan? Maksudnya yang penting di hujung hayat tu meninggal dengan Allah rahmat dia, Allah terima dia. Itu yang paling besar sekali. Cuma itu proses lah. Proses. Macam kita mengaji dalam bab akidah, dalam bab fiqh, bab tasawuf. Dalam bab tasawuf jumpa yang tu. Jadi dia kena tempuh dua tu dulu di awal kan. Itulah maknanya kelebihan yang kita sebut tu. Antaranya ialah memberi galakan dan motivasi supaya orang beramal. Sebab banyak amalan yang dijanjikan pembuka pintu langit tu. Banyak. Tak silap saya dalam 7-8 amalan juga yang disokong dengan hadis Nabi SAW. Okay, itu dari segi amalan, banyak menolong orang yang dalam kesusahan. Maknanya perbuatan sentiasa menolong orang tu adalah satu perbuatan yang boleh membuka pintu langit. Dan semua orang boleh buat sebenarnya. Betul. Dan Rasulullah sendirilah dia punya contoh tauladan yang
apa-apa saja orang nak minta bantuan Rasulullah akan bantu. Kalau Rasulullah tak mampu, Rasulullah minta sahabat tolong penuhi permintaan dia kan. Nak kata perbuatan membantu orang yang memerlukan tu sangat penting. Sangat hebat. Tapi Ustaz, kadang-kadang contohlah kita makan nasi ke kat kedai kan. Lepas tu datang orang mai hantar satu krepek tester. Okay. Jadi kita ni nak bantu beli ke macam mana tu Ustaz? Macam pernah Dia kena ada konflik tu. Macam mana? Dia pernah kena. Lalu dekat kedai-kedai kawasan rumah tu. Tak beli tak nampak macam membantu. Macam mana tu Ustaz nak handle situasi tu tak? Okay, dia begini. Dia sebenarnya itu strategi marketing. Marketing. Okay. Dia nak mendapatkan simpati supaya orang beli. Tapi dia sebenarnya termasuk dalam bab jual beli. Bab jual beli ni dia antaradin. Mana kalau kita tak nak, itu hak kita. Tolak dengan baik. Tolak dengan baik. Tapi tolak dengan baik kan. Janganlah awak dah bedas paruh bekas tiba-tiba tak beli. Jadi sedap lah, tambah lagi. Tiba tak beli. Marahlah kawan tu. Dia bukan apa, dia ada konflik antara tak beli kan, tengok muka sedih. Itu strategi lah. Strategi. Jual dekat tempat-tempat yang duduk di kaki lima. Itu strategi. Cuma kita tak perlulah nak study dia punya tu atau nak bersangka-sangka. Kalau kita niat membantu, walaupun mungkin dia dah kaya dah kan, mungkin lepas berniaga kita tengok pusing-pusing kat lorong belakang, naik fire. Contoh kan. Itu antara dia dengan Allah. Kita tadi ketika niat nak bantu tu dah dapat pahala dah. Dan jangan ungkit apa-apa. Nak tolong dapat pahala tolong. Betul. Kalau beli tu satu belilah. Ya. Tambah dekat pahala niat nak tolong dia dapat dua pahala. Dapat dua, betul. Membantu perniagaan dia, yang penting sedekah. Betul. So lepas ni kalau orang main makan jangan buat lari muka, tak apa tengok ke apa. Tolak dengan baik kan. Tolak dengan baik. Ada cara dia lah. Okay Ustaz, so itu adalah amalan membantu orang dalam kesusahan. Poinnya adalah kita kena sentiasa ikhlas kalau kita nak tolong orang. Sebenarnya banyak amalan pembuka pintu langit ni yang Ustaz buat dalam buku tu. Kita nak kupas satu lagi amalan tu Ustaz. Ustaz ada sebut dalam buku tu, doa orang yang dizalimi. Doa orang yang dizalimi ni dalam hadis sebut tidak ada hijab. Dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi konsep tu macam mana Ustaz? Konsep dizalimi tu tahap dia macam mana? Adakah zalimi pemerintah menzalimi orang tu dikira zalim, ataupun sebenarnya dalam kehidupan seharian kita pun sebenarnya itu dari ada benda yang kita dizalimi sebenarnya tapi kita tak perasan. Dan apa kita kena buat? Macam mana nak berdoa? Adakah waktu-waktu tu juga nak berdoa ataupun ada waktu tertentu? Macam mana? Baik, masya-Allah. Perkataan dizalimi itu umum sebenarnya. Dia tidaklah spesifik kepada rakyat yang dizalimi oleh pemerintah ke raja ke tak. Benda dia umum. Apabila hak kita yang patut dapat pada kita diambil tanpa benar, tanpa hak, maka kita dikira orang yang dizalimi. Jadi kalau seseorang berdoa pada ketika dia masuk dalam kategori itu, tidak ada hijab antara dengan Allah. Cuma yang maksudnya kalau kita merujuk kepada hadis ataupun mungkin kalau ada sebab datangnya hadis itu, lebih boleh menjelaskan lagi maksud yang dikehendaki dengan doa yang dizalimi. Sebab dia datang hadis itu package sebenarnya. 3 doa orang yang tidak ditolak, itu doa orang buka puasa, doa orang yang dizalimi, dan kata silap saya di perbatasan ke apa, dia datang package. Jadi lebih-lebih lagi, sebab selalunya orang yang dizalimi ketika hak dia diambil dan tidak ada orang lain yang boleh membantu dia saat tu, siapa lagi yang boleh tolong dia? Allah Ta'ala. Jadi ketika itulah maknanya Allah Ta'ala beritahu, walaupun kamu semua tak tolong dia, dan dia minta tolong, tak ada seorang pun nak bantu, tetapi doa dia dengan Allah Ta'ala tak ada hijab. Dan ini ada banyak sudut. Satu ialah memberitahu kepada orang yang dizalimi jangan merasa putus asa daripada rahmat Allah. Kan? Mana Allah sentiasa ada dengan orang-orang yang dizalimi. Yang kedua ialah satu ancaman kepada orang yang suka buat zalim. Kamu jangan seronok sangat menzalimi orang ni, ambil hak orang, walaupun nampak Allah Ta'ala menangguhkan azab dan balasan tu. Sebab apa? Sebab anytime bila dia doa, Allah boleh kabulkan doa dia. Jadi kalau kita nampak zalim kat orang pun kita takut. Sebab apa? Doa dia tak ada hijab. Kan? Mana banyak sudut yang kita boleh lihat daripada hadis itu.
orang yang dizalimi, asalkan dia dizalimi, tak kira lah dalam apa-apa situasi pun, dia sudah masuk dalam kategori tidak ada hijab tu. Boleh berdoa. Kasut hilang kat masjid. Ha? Dizalimi. Dizalimi. Zalim. So Tapi- waktu tu kita nak doa jahat untuk orang yang curi kasut tu kan? Atau kita nak doa baik untuk dia? Kalau kita doa jahat kepada orang tu, kita pula jadi zalim pula ke dia pula. Oh, dia double zalim lah. Sebab hak mesti dibalas dengan hak yang setimpal. Kan? Contoh kalau kita kata, ya Allah, orang yang curi kasut aku ni, hilangkanlah kasut dia pula. Okey lah, maknanya setimpal lah. Entah kasut dia dah hilang, dia ambil kasut kita. Awal lagi orang tu dah hilang kan. Maknanya doa dia sudah makbul sebelum dia berdoa kan. Maknanya kalau sebab tu dalam bab berdoa kepada orang pun kita kena hati-hati juga. Takut-takut kita berdoa ada berlebih-lebihan. Kan, kezaliman yang dia buat kepada kita tak seberapa. Betul. Tapi doa yang kita minta kepada Allah untuk orang tu lebih teruk daripada apa dia buat pada kita. Jadi takut kita pula jadi zalim pada waktu tu. Kemudian kita kata, orang kata aku serahkan dekat Allah lah hukuman dekat orang tu kan, katakan. Maka sebaik-baiknya kita ikut panduan Nabi. Macam mana Nabi berdoa? Yeah. Rasulullah pernah dizalimi tak? Pernah ya, dizalimi. Macam mana Nabi berdoa ketika tu? Ketika Rasulullah dizalimi pada fizikal Nabi, pada peribadi Nabi, Nabi tidak berdoa pun kecelakaan kepada orang yang buat zalim tu. Nabi bahkan Nabi mengaku pula apa? Nabi yang lemah dalam buat dakwah, Nabi yang begini. Mana Nabi tidak menggunakan sewenang-wenangnya peluang tu untuk nak doa kepada orang. Melainkan kalau keburukan, ancaman tu dibuat kepada agama, kepada Islam, ketika Nabi berdoa. Dan doa Nabi, doa yang setimpal dengan perbuatan orang tu. Ya Allah, hancurkanlah dia seperti yang dia menghancurkan orang Islam. Ya Allah, penuhi perut dia dengan api neraka dan sebagainya. Jadi di situ kena belajar pula seni berdoa tu. Bagaimana doa yang sepatutnya waktu bila berdoa. Dan sebaik-baiknya kalau orang yang dizalimi doanya makbul, rugilah kalau setakat berdoa kepada balasan orang tu saja. Baik dia doa untuk dia, minta macam-macam kebaikan lah. Kan? Sebab dia dah ada satu peluang, tidak ada hijab, tiba-tiba dia doa minta kepada orang lain dan dia tak dapat apa-apa. Dia rugi lah. Dia kena doa on the spot tu ke? Sebaik-baiknya. Kasut hilang terus doa macam tu. Sebaik-baiknya. Sebab kalau dia ditunda, suasana dan keadaan yang orang panggil apa? Manusia ni, sebab apa? Ada hadis yang lain yang menceritakan seseorang yang musafir di padang pasir, dalam keadaan dia musafir makbul doa. Dalam keadaan dia dah tak ada apa-apa dah. Rambutnya kusut masai, berdebu apa semua ni. Kalau dia berdoa Allah Ta'ala terima. Tapi dalam hadis tu Nabi menyebutkan doa orang ni tidak diterima. Sebab makan minum, pakaian dia haram. Tapi di awal tu nak menceritakan kenapa doa seseorang ni makbul. Suasana Dia dalam keadaan susah. Jadi begitu. Orang yang sedang dizalimi, waktu dia terdesak tu, ketika tu doa makbul. Sebab waktu tu orang kata hentaman pertama musibah kan. Kan? Orang kata kalau yang terkeluar daripada mulut kita tu ucapan-ucapan yang buruk, tak sabarlah maksudnya. Kalau kita doa yang baik-baik, maksudnya menggambarkan kesabaran kita kan. Betul. Sama lah dia kalau pergaduhan dalam rumah tangga. Kalau isteri cakap suami tak adil dekat dia, maknanya dia dizalimi lah. So isteri kenalah doa baik-baik untuk suami. Betul. Bukanlah sampai terpaksa Betul. bawa isu drag sampai perceraian dan sebagainya. Begitulah menggambarkan jiwa kita. Kalau kita memang dalam kita tu memang positif, jadi yang keluar tu positif je lah. Kalau dalam kita memang yang tak baik, maka kita akan doa benda yang tak baik jugalah kepada orang. Lepas tu kok mana dia bermula pada memperbaiki diri kita dulu sebelum kita nak tengok kepada orang lain kan. Contoh, kalau orang yang baik, ketika dia dizalimi, ya Allah bagilah hidayah kepada orang ni. Tengok, dia dapat manfaat, orang tu dapat manfaat. Tapi kalau dia memang jiwanya memang bermasalah, memang kotor, maka peluang yang dia ada tu untuk mendoa keburukan kepada orang tu. So dia pun tak dapat faedah, orang tu pun dapat bencana juga. Cuma ada satu hadis yang mungkin boleh jadi satu, orang kata satu panduan lah untuk kita masyarakat awam sekarang ni. Hadis tentang orang muflis, golongan muflis. Betul. Sebab kita dah sebut pasal pahala apa semua tu. Ini tajuk lah kan. Bukan tajuk langit lah apa kan. Maksudnya bekalan tu dah ada. Cuma satu peringatan hadis riwayat Imam Muslim tak silap saya, yang Nabi pernah tanya para sahabat, siapa orang muflis ni? Para sahabat jawab, orang yang tak ada dinar, tak ada dirham, tak ada duit kan. Tapi Nabi bagi tahu orang muflis ni orang yang dia dulu buat macam-macam amalan, mati bawa pahala, tiba-tiba sampai ke akhirat rupa-rupanya pernah zalimi orang dulu kan. Sama ada dengan ucapan ke ataupun
perbuatan dia ataupun dia ambil hak orang. Kalau zaman sekarang ni kita tengok yang komen-komen dekat media sosial, kita tengok pun sedih. Nak balas salah, tak balas pun salah juga kan. Betul. Jadi mungkin Ustaz boleh ulas Masya untuk bagi apa ni orang kata peringatan lah untuk apa yang kita Ustaz sebut tu semua. memang dah jelas kan? dah jelas memang dah clear. Dah hadis tu pun bukanlah hadis yang bersifat kata orang bahasa yang sukar difahami. Nabi sebut contoh lagi Detail kan? Waqad syatama hadha wa akhadha mala hadha. Nabi sebut dia contoh kan. Dia ni maki orang ni, dia ambil harta orang ni. Maknanya kita hidup atas dunia ni bukan hanya dituntut untuk buat baik. Itu satu perkara. Dalam masa yang sama menahan diri daripada melakukan perkara-perkara mungkar. Lebih-lebih lagi mungkar yang bersifat ta'addi, maknanya mengambil hak orang lain. Dia melampaui sehingga menjangkau kepada dalam kehidupan orang lain. Maka yang itu bila dibawa ke akhirat takut-takut jadi muflis. Amalan banyak kita bawa tapi akhirnya tak ada apa-apa yang boleh mengkayakan kita di akhirat. Betul Ustaz? Memang tu kalau setiap orang pegang yang itu dan dia beriman dengan hadis tu, maka dia akan jadi orang yang baik sepanjang kehidupan dia. Tapi sayangnya itulah penghayatan ke arah itu kurang. Maka kita memang kena sama-sama. Itu yang disebutkan tentang watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Mana sentiasa pesan-pesan tu perlu. Sambil kita berpesan kepada orang lain, peringat kepada diri kita sendiri. Dan bila kita sama-sama berada dalam lingkungan yang baik itu, maka insya-Allah tak berlakulah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita insya-Allah daripada jadi orang yang muflis di akhirat esok. Takut kita pun kalau amalan banyak tu boleh tahan lagi. Amalan tak apa nak banyak dah. Tak tahu mana yang kena terima kan. Habis sebut di hujung tu habis dah pahala dia. Habis pahala. Tapi ada lagi masih banyak. Banyak lagi. Terpaksa menanggung pula dosa orang lain. Allah kita almarhum Syekh Fahmi pernah sebut dalam buku beliau lah. Kenapa dekat akhirat ni yang diambil tu pahala dengan dosa? Kalau sebab takutlah ada masyarakat yang bertanya kan. Syekh Fahmi sebut sebab kat akhirat ni yang ada dosa pahala je lah. Betul. Duit tak ada. Tak ada. Harta semua tak ada kan. Manfaat jawatan apa semua tak ada. So yang boleh tuntut dekat sana itu je. Mata wang dia. Mata wang kita dekat akhirat tu berupa pahala tadi kan. Betul. Allah. Tu bahaya. Semoga kita selamat semua insya-Allah, mudah-mudahan. Okey. So banyak sebenarnya kita dah sembang ni Ustaz. Kalau nak sembang semua amalan tu kena dapatkan buku lah. Kena dapatkan buku Ustaz lah kan, sebab dalam tu semua dah detail dan diceritakan apakah amalan-amalan yang boleh membuka pintu langit. Kan? Contohnya kalau doa orang yang dizalimi tadi pun salah satunya apa tadi kita bincang tadi, berdoa di sepertiga malam. Lepas tu membantu orang yang dalam kesusahan, bersedekah dan sebagainya. Banyak amalan dalam buku yang Ustaz dah buat. Jadi kita sekadar nak mencetuskan kepada masyarakat sebenarnya ada amalan-amalan yang membuka pintu langit. Itu maksud dia. Cuma last saya waktu baca buku tu, edit buku tu, maksud membuka pintu langit ni segera dikabulkan. Betul tak? Betul. Tu dalam saya tak ingat lah. Memang bila kita merujuk kepada hadis-hadis ni kan ada syarah-syarahnya. Betul. Maknanya contohnya hadis menyebutkan futihat abwabus sama. Maka ulama menghuraikan apa maksud dibuka pintu langit. Antara maksudnya ialah amalan tu cepat dikabulkan. Cepat dikabulkan. Itu sebagai isyarat ataupun simbolik kepada segera dikabulkan amalan seseorang itu. Sebab amalan ni dia ada proses. Macam kita lah hantar permohonan kan. Dia ada tempoh tu. Jadi sekiranya kita melakukan amalan ini, dia seolah macam ada jalan pintas untuk kita nak segera dikabulkan amalan kita. Selain daripada membina hubungan dengan makhluk di langit, selain daripada amalan kita selamat berada di tempat simpan, antara lagi ialah supaya kita menjadi hamba yang sentiasa dekat dengan Allah SWT. Mana penerimaan itu sentiasa ada antara kita dengan Allah SWT. Okey, baik. So Ustaz, kita dah banyak kita sembang, banyak kita kita kupas. Ustaz, kita dah lebih sejam kita mengupas tentang topik ni. Dan kalau tuan-tuan dan perempuan nak dapatkan huraian yang lebih lanjut tentang amalan pembuka langit ni, boleh dapatkanlah buku Ustaz Megat, Imam Muda Megat. Juga tajuknya adalah Amalan Pembuka Pintu Langit. Dan banyak amalan-amalan dalam tu yang boleh membuka minda kita. Amalan yang boleh mengangkat terus amalan kita ke langit. Amalan yang tidak ada hijab. Yang dengan syarat kita kena buat lah. Betul. Kan? Kalau ada buku tapi tak buat, tak ada guna juga.
Jadi hari ini Imam Muda dah mencetuskan kepada kita, mencetuskan rasa, mencetuskan kemahuan untuk buat amalan tersebut. Tinggal lagi kita nak buat ataupun tidak. Jadi bergantung atas kita. Amalan tu dah dibentangkan oleh Rasulullah, dah diajarkan oleh Islam. Tinggal lagi kita nak buat ataupun tidak, bergantung diri kita sendiri. Jadi kami berhenti di sini dan terima kasih kepada Imam Muda Megat. Terima kasih banyak Ustaz atas huraian yang detail berkenaan dengan topik amalan pembuka pintu langit. Dan terima kasih pada Ustaz Ahmad Khairul atas kesudian untuk bersama-sama berkongsi ilmu, berbincang topik yang istimewa ini. Mudah-mudahan ada manfaat kepada penonton-penonton di luar sana. Dan berjumpa lagi untuk episod podcast yang seterusnya dengan topik-topik yang lebih menarik untuk manfaat kita semua. Itu saja, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.